berjalan untuk taat kepada perintah Allah. Sebab itu Imam Ghazali beliau programkan sejak sebelum tidur sampai tidur balik ada yang harus kita lakukan. Apa yang jangan kita tinggal, jangan kita buat. Apa yang jangan sekali-kali tinggalkan. Itu diajar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab beliau telah pun sampai dalam perjalanannya kepada Allah. Sebab insan ini, kata ulama, adalah orang yang berjalan, salik. Kita ini salik berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan ke akhirat. Sebab tidak ada orang yang undur ilmunya ke belakang, umurnya ke belakang. Setiap hari bertambahlah umur kita. Zahirnya, hakikatnya umur kita berkurangan setiap hari. Zahirnya bertambah, tapi hakikatnya berkurangan. Kalau di dalam takdir seseorang itu meninggal umurnya 63 tahun, sekarang umurnya 53 tahun, maka bertambah umurnya 54, zahirnya bertambah, tapi sebenarnya dia tinggal 9 tahun lagi untuk mendekati kematian. Karena itulah, biar umur kita ini jangan sia-sia. Jadikan apapun yang kita lakukan bernilai taat kepada Allah, zahir ataupun batin. Yang zahir, yang nampak, solat, zakat, puasa, haji, bantu orang, bekerja dengan ikhlas dan jujur untuk menjara anak dan isteri keluarga. Jangan meminta-minta, menjatuhkan maruah dan harga diri. Apapun, itu taat yang zahir. Taat yang batin, hati mesti ikhlas, qanaah, sabar, zuhud, syukur. Kalau tinggalkan maksiat yang zahir, jangan tidak solat, jangan mengumpat orang, jangan mengambil hak orang lain, mata jangan melihat keaiban ataupun aurat orang lain, mulut jangan makan makanan yang haram ataupun yang syubhah. Itu yang batin, yang zahir. Maksiat yang batin dihindari, jangan hasad, jangan kibir, jangan sombong, jangan ujub dengan kehebatan diri, jangan tidak sabar, jangan tidak zuhud. Itu maksiat. Imam Ghazali pesan, cantik dah Imam Ghazali pesan. Kehidupan kita ini adalah untuk taat kepada perintah Allah. Sebab kita berjalan kepada Allah. Sebab itu orang yang berjalan itu disebut orang yang salik. Salaka yasluku salkan. Salikun, orang yang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan ke akhirat. Orang yang berjalan ke akhirat ini ada dua. Satu, salik yang waqif, orang berjalan dia terhenti. Satu lagi, salik yang ta'ir, orang yang berjalan dia terbang. Apa maksudnya ni? Orang itu ingin nak bertaubat kembali pada Allah, tapi tak ada guru. Lalu dia pergi ke YouTube. Tidak salah pergi YouTube ini, tidak salah, tapi jangan jadikan dia guru kita. Sebab tidak semestinya yang dicakap oleh ustaz dalam YouTube tu kita faham. InsyaAllah ustaz tu betul, insyaAllah. Tetapi apakah kita faham ataupun tidak? Itu bukan saya katakan jangan pergi dekat YouTube. Banyak informasi dekat YouTube itu bagus. Tetapi jangan sebarang. Kalau kita tidak qualified lagi nak differentiate mana baik, mana betul, mana tidak betul, terutama sekali dalam bab tauhid, itu mesti sensitif dalam perkara itu. Bertanya dengan orang yang tahu. Orang yang sebegini dia tidak ada guru.
ketika diuji dengan 3 ta dalam kehidupan. Wanita, tahta, jawatan, position. Dengan harta, duit, harta benda. Dia tadi nak berjualan pada Allah, akhirnya kelabu matanya, lalu terikat kakinya, tidak boleh dia terus untuk berjalan kepada Allah. Orang ini dipanggil salik yang waqif, orang yang berjalan dan terhenti tengah jalan, sebab dia tidak ada yang memberi pedoman kepadanya. Adapun orang yang ada guru dalam hidupnya, ketika dia berjumpa dengan 3 cabaran ini tadi, dibagi bekalan, ini challenging dalam kehidupanmu, bukan itu yang kita cari. Itu adalah wasilah sahaja, jalan sahaja. Yang kita nak cari adalah mardatillah. Maka dia terus menjalani kehidupan ini, walaupun diuji dengan 3 ta itu tadi, dan dunia malah segala isinya. Lalu dia sudah tahu matlamat, diambilnya dunia itu sebagai jalan, bukan sebagai matlamat. Maka orang ini dalam keadaan dia dibagi nikmat bersyukur, dalam keadaan dia diuji dia sabar, maka dia tak macam orang lain. Di ketika ada masalah dia tenang, ketika orang lain tidak ada masalah dia pun lebih tinggi ma'rifatnya kepada Allah, macam ringan tubuhnya, sebab dia tak rasa bebanan yang pressure dalam kehidupannya macam orang lain. Orang ini dalam keadaan orang lain dapat nikmat dia gembira, dalam keadaan orang lain ada masalah dia pun relax, dia macam terbang. Itu yang disebut orang yang salik, yang ta'ir. Ketika mengamalkan suruhan agama, dia tidak rasa taklif. Umpama sembahyang wajib itu taklif, bebanan, rasa bebanan masa kita. Kalau tidaklah kerana wajib, mungkin tak solat, nafsu tu tadi. Sunat, berapa ramai orang yang buat solat sunat? Kita cakap diri kita ni bukan orang lain, berapa ramai? Sebab sunat itu sunat. Bila buat dapat pahala, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa, tak apa. Sebab ini dianggap sebagai satu beban. Kalau boleh kita nak lepas solat, terus kita relax, terus kita santai, tak mau beban lagi. Kalau boleh. Memang begitu, nafsu suka pada benda itu. Orang sebegini rasa beban. Tapi ada orang yang dia tak cukup dengan sembahyang wajibnya. Allah tahu orang macam ni. La yashba'ul mu'min hatta muntahahul jannah. Tidak akan rasa kenyang seorang mukmin itu sehingga nanti dia dikurniakan jannah, syurga oleh Allah. Orang macam ni kalau disuruh hidup tidak sembahyang, dia seperti ikan yang disuruh hidup tapi tidak ada air. Orang macam ni. Dan lebih daripada tu lagi, orang yang dapat zauk, merasa sedap ketika dia solat itu, tak cukup sembahyang wajib. Allah tahu orang macam ni, maka dia kerjakan sembahyang rawatib, qabliyah dengan ba'diyah pun tak cukup lagi. Dia sembahyang nawafil dengan sembahyang yang pelbagai itu, sunat. Lepas wudu, sembahyang duha, sembahyang sunat isyraq dahulu, kemudian solat duha, kemudian sembahyang awabin, tahajud malam dengan tasbihnya, dengan taubatnya, dengan hajatnya, dengan witirnya. Ada lagi orang yang tak cukup macam ni, maka Allah bagikan lagi satu solat yang namanya solat tatawwu'. Solat tatawwu', solat sunat mutlak. Silakan kerja sembahyang sunat mutlak, asalkan jangan dalam waktu tahrim. Ada orang macam tu. Itulah tidak pelik kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sampai bengkak kaki.
hatta tatawarrama qadamah, sehingga bengkak kaki Nabi. Sayyiduna Junaid al-Baghdadi, sembahyang malam beliau itu 300 rakaat sunat malam. Junaid al-Baghdadi itu lain daripada solat fardu. Cicit kepada Nabi Sayyiduna Ali Zainal Abidin yang dipanggil Al-Imamus Sajjad, imam yang banyak sujud. Beliau ada satu jubah yang beliau beli khas, harganya 2000 dirham. Satu dirham sama dengan 30 ringgit. Maka darablah. Jubah itu beliau tidak akan pakai ketika masuk dalam tandas, ataupun pergi pasar, ataupun bersama dengan yang lain. Kau orang pakai jubah, melainkan hanya dipakai untuk menghadap Allah dalam solat beliau. Cicit Nabi ni, Masya Allah, luar biasa. Sembahyang malam dan siangnya berapa? 1000 rakaat siang dan malam tu. Sayyiduna Malik ibn Dinar, beliau juga sembahyang 1000 rakaat malam dan siangnya. Sayyiduna, kita turun bawah sikit bagi nampak orang biasa ataupun orang dekat zaman. Kalau tadi mungkin dikatakan itu cucu Nabi, ustaz, itu kiki, tak apa, kita turun lagi. Imam Hanafi, sembahyang malamnya macam mana? Solat subuh selama 40 tahun dengan wuduk solat isya. Solat subuh esok tu 40 tahun dengan wuduk solat isya. Macam mana tu? Luar biasa. Kenapa? So hatinya telah terdidik. Dia tak rasa beban benda itu, sebab dia dah rasa sedap dalam beramal. Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari 30 juzuk. Sebulan darablah 30 hari, darab 30. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Itulah kenapa tadi mereka tidak rasa beban dalam berbuat amal, sebab mereka sudah ta'ir, terbang. Orang yang berjalan dah terbang, rasa ringan. Itulah penting kitab Hidayatus Salikin ni. Ni miliki ni tuan-tuan. Kalaupun tidak mengaji sini tak apa, beli kitab ini dan baca dekat rumah. Kalau ada guru mengajar, datang, terutama sekali guru yang ada sanad. Sebab kitab ini manual untuk kita setiap hari. Ini kitab ni setiap hari, daripada sebelum tidur sampai nak tidur, lengkap dalam kitab ni. Kerana itu beli untuk diri kita sendiri. Rugi kalau siapa tak beli kitab ni. Tambah lagi kitab ni ditahqiq oleh guru saya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Detail. Beliau mengajar kitab ni sejak pakai cetakan yang pertama tu. Cetakan pertama Jawi tu. Itulah cetakan pertama. Kadang-kadang jatuh huruf, kadang-kadang jatuh titik. Tuan-tuan tahu sebab apa? Sebab yang menulisnya itu orang Arab. Orang Arab tu salin balik. Walau dia orang Arab, dia salin balik. Yang ada dekat tuan-tuan kat rumah tu, yang Jawi lama tu kan, hak tu orang Arab salin balik tu orang Arab. Barakahnya Masya Allah, kitab ini dah 100 lebih umur dia. Tuan-tuan perasan tak yang kita wirid lepas solat tu? Apa nama wirid tu? Yang kita wirid lepas solat tadi tu, yang Tuan Imam bawa tadi tu, apa nama wirid dia? Wirid tu namanya Al-Awrad Al-Qushashiyah. Sebab yang menyusun zikir-zikir wirid kita baca tadi tu namanya Syekh Ahmad Al-Qushashi. Sebab itu dinisbahkan wirid ini dengan nama beliau, Al-Awrad Al-Qushashiyah. Oleh kerana beliau tinggal dekat Madinah, maka wirid ini namanya Al-Awrad Al-Madaniyah. Dekat Madinah dulu zikir macam ni kuat, tapi bila dah bertukar tanpa pemerintahan, kita tahu-tahulah apa yang berlaku sekarang ini. Anak murid beliau yang bernama Syekh Abdul Rauf Sengkil, orang Aceh ke orang dekat mana tak ingat saya, dekat Endon.
Anak murid beliau mengaji dengan beliau di Madinah. Nah, kemudian datang ke Nusantara ni balik setelah mengaji, beliaulah yang sebar luaskan, Masya Allah, wirid itu. Dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang mengaji dekat Tanah Haram tulis wirid itu dalam kitab ini. Sampai sekarang di Malay Epicalago, dunia Nusantara Melayu, coba tengok kalau dekat, pergi dah dekat Indon dan seluruh kepulauannya. Demikian dekat Kamboja, dekat Singapura, Brunei, dekat Indochina, Far East. Nah, semua fikirnya sama macam kita. Sebab apa? Sebab masing-masing ada kitab. Bukan kitab Melayu ni. Ini kitab Melayu dah ditransliterasi. Nah, kerana baca kitab Jawi lama tadi itu, berkat itu. Masya Allah. Nah, jadi keberkatan sampai sekarang. Nah, tuan-tuan beli kitab ini, itu saranan saya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak ingat dekat mana kita berhenti ni. Kalau catatan saya ni muka surat 46. Nah, tapi ini bulan 3 yang lepas. Nak berhenti kat mana kita ni? Saya agak-agak sebab tu bulan 3 jauh sangat. Abang Haji ada catat tak? Abang Haji belakang ada catat tak? Muka surat berapa? Tak ada juga. Saya banyak mengajar kitab ni di seluruh Kelang Valley ni. Tak ingat pula saya nak catat dekat sini. Kalau begitu, saya ijtihad sajalah. Mudah-mudahan betul ijtihad saya ni. Sebab yang paling akhir saya mengajar dekat sini 14 hari bulan 3 2016. Ini dah bulan berapa dah ni? Nah, agak-agak nah. Saya rasa pernah lah cerita tentang tayamum dekat sini. Supaya kita tidak terlajak jauh sangat dan tidak undur jauh sangat. Tapi saya yakin ni dekat diulang balik. Tak apa. Idza takarrara taqarrara. Orang Arab kata idza takarrara taqarrara. Apabila diulang maka semakin mantaplah ilmunya, insya-Allah. Yang ada kitab ni kita masuk 53 Tuan Haji. Muka surat 53. Tolong catat nantilah. Siapa yang ada kitab ni tolong catat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala fasal kelima. Pada menyatakan adab keluar ke masjid. Keluar ke masjid maksudnya pergi ke masjid. Keluar daripada rumah pergi ke masjid. Apa itu masjid? Masjid itu isim makan. Sajada yasjudu sajdan sajdatan fahuwa sajidun wa dhaka masjudun. Isim makan dia masjidun, tempat sujud. Di mana-mana tempat sujud, masjidlah tu. Itu satu ta'rifan. Yang kedua, di mana-mana tempat yang diwakafkan untuk didirikan solat padanya, itu juga masjid, walaupun nama dia musalla. Contoh, bangunan 6 tingkat. Ada hamba Allah ini, dia tidak wakafkan semua untuk jadi masjid. Dia wakafkan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 jadi masjid dia wakafkan. 4, 5, 6 tidak. Maka yang boleh kita i'tikaf cuma tingkat 1, 2 dan 3. Gitu nah. Itu namanya masjid. Walaupun nama dia surau, musalla ke, tapi kalau dah diwakafkan begitu, maka namanya masjid, bolehlah untuk kita niat i'tikaf. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil wudu, mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau solat 2 rakaat sunat wudu ataupun 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Fajar apa? Fajar shadiq. Fajar ini maksudnya cahaya pagi. Ada 2 jenis.
Satu, kalau dia menegak daripada selatan ke utara ataupun utara ke selatan, dia approximately setengah jam ataupun 20 minit sebelum waktu subuh. Fajar itu namanya fajar kadhib, fajar bohong. Sebab kita jadi macam confused, dah masuk subuh ke belum? Nak kata dah masuk subuh, masih gelap lagi. Tapi nak kata tak lagi, dah keluar cahaya, dia bohong kita saja. Walau belum tu namanya fajar bohong. Sebab itu disebut fajar kadhib, bohong. Kadhib tu bohong. Nanti bila masuk betul-betul waktu subuh, cuba lihat dekat bangunan, dekat bukit-bukit, ataupun dekat langit, dia ada cahaya melintang. Tadi menegak, ni melintang, terang cahaya dia. Cuba tengok jam, exactly dah masuk waktu subuh. Tu namanya subuh betul-betul. Fajar tu namanya fajar betul, iaitu fajar sadiq. Nak ingat tu nak. Kalau fajar kadhib boleh makan lagi, silakan. Silakan. Itu waktu imsak lah kata kita di Malaysia ni, tu paling bagus. Tidak paling bagus. Tapi kalau dah last minute tak apa makan. Tapi bila fajar sadiq dah azan, jangan makan lagi. Siapa makan batal puasanya. Naam. Jikalau ada fajar itu telah terbit, fajar apa? Fajar sadiq, dhabit kat situ fajar sadiq, fajar betul. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi engkau ke masjid. Apa maksudnya ni? Solat sunat dekat rumah. Sembahyang sunat dekat rumah. Ni Nabi begitu. Cuma kan masjid Nabi dengan rumah Nabi dekat. Maqam Nabi itu kan, maqam Nabi itu namanya hujrah ataupun rumah. Kenapa disebut hujrah? Nak menunjukkan humble-nya isteri-isteri Nabi. Rumah kata kita ni dalam bahasa Arab dua. Kalau tidak manzil, baitun, rumah. Dalam bahasa Arab sebut begitu. Kalau sebut a house, a rumah, baitun ataupun manzilun. Tapi rumah-rumah isteri Nabi tak dipanggil manzilun ataupun baitun. Dipanggil apa? Hujrah. Hujrah ni dalam bahasa Arab maksudnya bilik. Nak tunjuk apa? Humble-nya rumah Nabi dan isteri Nabi tu. Macam bilik. Tengok maqam Sayyidatuna Aisyah tu, itu asalnya kecil lagi, kecil lagi. Nak tunjuknya apa? Nabi ni orang yang sederhana. Kata Sayyiduna Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in. Beliau sempat masuk ke rumah Nabi sebelum dirobohkan untuk pembesaran Masjid Nabawi. Lalu beliau berdiri dan meletakkan tangannya ke atas. Itu dah mencapai bumbung rumah Nabi. Orang Arab lah, orang Melayu pendek sikit orang Arab. Subhanallah, humble-nya. Masya Allah. Kita ni syukurlah rumah kita besar, luas rumah kita ni, Masya Allah. Yang tak ada rumah, ada satu amalan guru kita. Siapa yang nak ada rumah baru. Rumah ni bukan tuan rumah. Ni siapa yang tak ada rumah lagi, ada satu amalan. Mudah-mudahan senang dapat rumah. Mudah-mudahan. Ni baguslah. Yang bujang-bujang yang belum ada rumah ni eloklah. Ataupun orang menyewa ni eloklah. Amalan ini bukan bermakna bila amal ni terus dapat rumah free, bukan. Tak semestinya, mungkin juga free, mungkin juga rumah yang kita mohon itu senang dapat. Ni dibaca 10 kali. Ni kita ijazah ni, siapa datang malam ni ijazah. Dibaca 10 kali lepas solat. Tulis elok-elok, dia tak boleh ulang ni, dia sekali je syarat. Sekali je untuk guru baca. Sebab kalau ulang 2 kali,
Ayam putih seekor duit RM10. Kurang saja ya. Mudah-mudahan baca amalan dengan yakin. Allahumma rabb hadzal bait. Ya Allah, Tuhan kepada rumah ini, yakni Kaabah. As'aluka bijahi ahlil bait. Aku mohon padamu dengan keberkatan ahli keluarga Nabi, kan mereka itu orang yang barakah. An tusakhkhira liya khaira bait, untuk memudahkan bagiku rumah yang baik, hatta sehingga la aqula ya lay, sehingga aku tak mengatakan alangkah, aduhai, adoi, maksudnya mengeluh. 4 tu je. Ulang yang itu 10 kali. Boleh tadi? Ulang sekali lagi ya. Allahumma rabb hadzal bait, as'aluka bijahi ahlil bait. Majah tak dapat. Satu-satu. Allahumma. Tak payah ikut, tak apa. Ini memang ijazah sebenarnya. Semua dapat ni ijazah lah ni. Saya sebut satu-satu supaya senang tulis satu-satu. Allahumma, sudah ya. Rabba hadza al-baiti, as'aluka bijahi ahli al-baiti. An tu alif nun, bukan ain nun, alif nun. An tusakhira liya khaira baitin, hatta sehingga la tidaklah aku nanti akan mengatakan ya lait, ya alif, ya lam, ya ta, ya laita. Tu ya laita tu masuk orang Arab kata mengeluh. Amallah tuan-tuan, insya-Allah dengan yakin 10 kali setiap kali lepas solat fardu. Mudah-mudahan berkat, sebab ini kita terima daripada guru kita bersanad. Bukan sembarangan. Tapi janganlah tunggu nak menunggu buku pada rumah sebiji, tidak. InsyaAllah Allah mudahkan jalan untuk orang yang untuk dapat rumah. Allahumma rabb hadzal bait, as'aluka bijahi ahli al-bait an tusakhkhira liya khaira bait hatta la aqula ya lay. Kita sambung ya. Sudah masuk. Sudah. Belum? Belum ya? Belum. Tengok dulu kalau masjid tu cepat untuk solat subuh berjamaah. Kita kena datang juga awal dekat subuh lah. Pastikan masjid. Kalau rumah dekat tak apa, kalau rumah jauh kan nanti tertinggal solat berjamaah. Tengok keadaan. Kalau di sini dia cepat buat, tak mengapa, datang di sini solat sunat kat sini. Kalau Syekh Nuruddin kat pondok beliau kat Bogor, azan dulu setengah jam baru solat. Sedaplah 45 minit, setengah jam baru solat subuh. Tapi lepas tu tak tidurlah, zikir sampai naik matahari. Baik. Kenapa elok solat sunat subuh dekat rumah? Ini kita sambung nanti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sunat untuk solat di rumah? Untuk solat sunat di rumah, supaya rumah itu jangan jadi macam kubur, tidak ada amalan di dalamnya. Satu, terutama sekali sembahyang sunat sebelum solat subuh. Kenapa? Sebab ada satu sunnah Nabi yang jarang kita buat. Saya pun jarang juga buat. Apa? Amalan ini dibuat waktu subuh, iaitu setelah masuk waktu subuh, sembahyang sunat 2 rakaat. Jangan tinggal sembahyang sunat ini, jangan tinggal ya. Ulama pesan baca 3 set surah. Rotation kan. Satu, baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Ini satu set. Sebab Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau katakan, saya bertamu 2 bulan di rumah Nabi. Paling selalu saya dengar Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Satu. Yang kedua, ini disebut di dalam kitab Wasayal Abrar yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Demikian disebut di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan baca surah ini. Apa? Rakaat pertama, alam nashrah laka sadrak. Yang kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai habislah, jangan baca kepala saja, baca sampai habis. Sebab ulama katakan man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rakaat kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada 3 set. Yang ketiga tadi itu ada disebut dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Jadi rotation lah. Esok dah tahu dah ni kan, dah tahu dah ni. Esok buat duduk kuliah dengan qul huwallahu ahad. Lusa alam nashrah dengan alam tara kaifa. Tulab inna anzalna dengan alam nasrah. Lepas tulat apa mengaji? Lepas tulat tonggeng whatever lah lepas tulat tu. Masuk balik yang pertama tadi. Rotation. Baik. Yang saya nak katakan, ada satu sunnah Nabi yang jarang kita buat. Apa? Lepas solat sunat tadi tu, dengan baca surah tadi tu, sunat kita baring mengiring sebelah kanan. Ini jarang kita buat. Saya pun jarang. Ulama katakan yang ini hatta dekat masjid buat. Hatta dekat masjid buat. Tapi jangan buat depan ni, heran orang tengok. Subuh esok solat dekat belakang-belakang, dekat tepi-tepi. Saya lagi pakai habis buat lagu ni. Tidak terima tempat lain lah, bukan tempat ni. Buat macam ni saja-saja. Ini disebut dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Syekh Omar Nawawi Al-Bintani. Memang baring macam ni sebelah kanan. Nabi buat tu rusuk kanan. Jangan lama sangat. Jangan letak bantal. Jangan letak bantal pemeluk, jangan. Tangan buat macam ni. Ketika itu dia dada menghadap kiblat. Positionnya seperti kita tidur, kita diletakkan dalam kubur. Apa rahsianya, hikmahnya? Satu, kita ikut sunnah Nabi. Kan siapa ikut sunnah Nabi pahala besar. Nabi sebut, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin.
siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman, banyak kerosakan sudah berlaku, orang sudah tinggalkan sunnah, baginya pahala 1 mati syahid. Hadis yang lebih kuat, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahidin. Siapa yang pegang betul dengan sunnahku di akhir zaman, ramai dah orang tinggalkan sunnah tu, baginya pahala 100 mati syahid. Amal benar tu satu saja, itu adalah mengamalkan sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, bila kita baring macam tu, kita ingat akan itulah nanti keadaan kita di dalam kubur. Lalu kita ingat mati. Kafa bil mauti dzikra. Cukuplah ingat mati itu satu peringatan yang baik. Lidulil mauti wa gunulil kharabi. Liman nabni wa nahnu ila turabi. Kita ini hidup untuk mati. Mengapa kita bermewah-mewah lupa pada akhirat? Walhal semua ini nanti akan roboh, akan runtuh bila berlaku kegoncangan nanti di hari kiamat nanti. Masya Allah. Bukan tidak optimis dalam kehidupan, tidak. Silakan dengan kekayaannya, tapi jangan lupa akhirat. Kemudian hikmah yang ketiga, ya Allah, kita baring ini tanda lemah. Ya Allah, Engkau yang menutup siang dengan malam, dan Engkau yang membuka malam dengan siang. Tuan-tuan tahu saji, tudung saji, tudung saji itu sebenarnya bahasa Arab. Saji itu maksudnya penutup. Wal-laili idza saja. Nah, apabila malam tu menutup tu yang jadi tudung saji. Datang kat gombak ada jadi tudung saji. Wal-laili idza saja, ai saji, tudung saji. Itulah siapa yang membuka siang itu? Allah. Siapa yang menghilangkan malam itu dengan siang? Allah. Kita pun gini, ya Allah, kami lemah. Kalau tidak Engkau bagikan roh kepada kami kekuatan, maka sudahlah kami. Itulah. Lama mana tu? Kita buat macam lama mana? Lamanya selama kadar kita baca doa ini. Ada doa ni untuk buat macam ni. Apa doa dia? Tulis ya. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Empat malaikat ni memang yang core malaikat ni. Ulang balik. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajurni minan nar. Baca 3 kali. Habis baca 3 kali itu, jangan dipanjang lagi. Nanti pukul 9 baru solat subuh. Semula doanya apa? Bila baring-baring tadi tu, Allahumma Rabb Jibril. Jangan baca Jibrail, Jibril. Allahumma ya Rabb Jibril, wahai Tuhan kepada malaikat Jibril, wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ajirni minan nar. Itu baru sekali kan? Baca 3 kali. Saya buat macam ni tadi, mata saya tutup. Jangan tuan-tuan kau tutup juga nanti. Nanti tutup pukul 10 baru bangkit. Tak lama mana. Cuba saya cek berapa lama ya. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajurni minan nar. Bacaan saya tadi tu 15 saat. 15 darab dengan 3 berapa mengaji? 45. Seminit lah lebih kurang. Slow sikit. Kalau tak hafal, bawa buku, bawa yang dicatatan tadi. Allahumma apa ni Allahumma barik lana. Makan pula jadinya Tulis minta anak ataupun siapa tulis sikit lagi kita berhenti 9 atau 95 minit
Habis tu baru kita pergi ke masjid kalau rumah kita dekat. Kalau tidak, terus pergi ke masjid, buat macam tadi. Solat subuh tadi tu, solat subuh tu pergi kat tiang besar, buat lagi tu. Baik. Kemudian engkau pergi ke masjid dan sayogianya jangan engkau tinggalkan solat berjamaah istimewa, iaitu solat isyak dan subuh. Jangan tidak solat berjamaah. Itulah tujuan kita mengaji. Kalau mengaji tapi tak solat berjamaah, kurang manfaatnya, kata Imam Ghazali. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaihi. Hadis ni sahih. Solat berjamaah paling kurang 2 orang, paling kurang, dan ikut sebelum orang tu jadi imam tu bagi salam, dan itu last sekali. Solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 ganjaran. Masya Allah. 27 ganjaran tu beza pula. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga beza. Saf pertama, katalah bagi mudah-mudah ni untuk kita nampak perbezaan. Saf yang pertama dapat 27 keping, setiap keping bernilai RM100. Darab sendiri. Saf yang kedua dapat juga 27 keping. Satu keping bernilai RM50. Ini mudah-mudah sebab duit kita Malaysia ni. Saf yang ketiga dapat 27 keping juga, tapi setiap satu keping bernilai RM20. Saf yang keempat 27, tapi setiap keping dapat 10 riyal. Hak last sebelum last dapat sama. Tahu sama 50 sen. Dapat jugalah, Masya Allah. Jadi jangan, siapa yang sudah berada di saf yang pertama, apapun solatnya, jangan undur balik ke saf yang kedua kerana memberi orang untuk berdiri di saf yang pertama. Hukumnya makruh. Ithar, memberikan hak kepada orang itu, walaupun itu hak kita, bukan dalam bab ibadah. Dalam makan boleh, dalam bab makan. Contoh, lepas ceramah, lepas kuliah ada makan. Adalah 2 cucuk udang. Kita ada 3 orang. Nak bagi dengan siapa? Bagi dengan kawan kita tu 2 orang. Biar kita minum air sahaja tak apa. Itu namanya isar. Ketika naik kenderaan awam, ada orang berdiri, kita duduk, silakan aja. Isar. Itu parking kereta, ada makcik cari parking kereta, bagi dengan dia parking tu, isar boleh. Tapi kalau dalam bab dah berada di saf yang pertama, lalu kita bagi dengan orang untuk kita duduk saf yang kedua, hukumnya makruh. Seolah-olah kita tidak sudi Allah bagi kita saf yang pertama tadi. Khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufir nisa akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki di awalnya itu, yang perempuan di belakangnya. Dia muslimat ni cantiklah satu saf tu, jangan pergi belakang lagi, dekat belakang paling dekat dengan tandas kat belakang tu, jangan masuk kat sama dengan kami. Pahala 27 ganjaran, ya Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman as-salawat fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Rawahu Tirmidzi. Siapa yang solat fardu yang 5 waktu selama 40 hari di dalam berjamaah, tidak pernah miss mana satu solat tu, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram bersama imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Yang ini
nescaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan. Allah akan minta malaikat tulis 2 kelepasan. Satu, lepas daripada sifat munafik, dan yang kedua, lepas daripada api neraka. Hadis inilah yang digunakan untuk orang yang pergi umrah tu. Orang pergi umrah tu kan, biar 40 hari. Inilah dia, ada dasarnya, bukan tak ada dasarnya. Masya Allah. Nak juga supaya jangan lepas sembahyang berjamaah. Orang zaman dahulu, kalau mereka lepas sembahyang berjamaah, dia akan jumpa kawan dia takziah kawan dia tu. Kita takziah bila ada orang kematian, apa kita jumpa? Sabar a'zamakallahu ajra, mudah-mudahan Allah membesarkan akan pahalamu. Orang salafus salih, kalau mereka terlepas solat berjamaah, mereka akan jumpa kawan dia, takziah kawan mereka itu. Apa mereka sebut? Laisal musaba liman faraqal ahbab, walakinnal musaba man hurimat thawab. Bukanlah musibah itu orang yang terpisah dengan ahli keluarganya ataupun orang yang dekat dengannya, tetapi musibah itu ialah orang yang diharamkan Allah pahalanya. Pahala tak dapat berjamaah tadi tu. Itu kalau tertinggal solat berjamaah. Kalau tertinggal takbiratul ula, 3 hari dia datang jumpa orang tu. Musibah, baca musibah yang tadi tu, takziah macam tadi 3 hari. Ya Allah. Sayyiduna Mahran, beliau pergi kat masjid dekat Iraq. Bila dia pergi, orang dah pakat balik dah. Masya Allah. Apa kata beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, musibah bagi mereka. Kalau benda ini musibah dalam agama, bagi mereka musibah tak dapat solat berjamaah. Inna fadla hadha as-salah khairun li min wilayatin Iraq. Sesungguhnya fadilat solat berjamaah ini lebih aku sukai daripada wilayah Iraq keseluruhannya. Tuan-tuan tahu Iraq tu, kan apa yang paling menonjol dekat Iraq? Kalau sebut Iraq, apa yang paling menonjol? Minyak. Sebab negara minyak. Beliau katakan apa? Waktu tu mesti banyak lagi minyak bawah tu kan. Sesungguhnya fadilat sembahyang berjamaah ini lebih aku cintai daripada wilayah Iraq keseluruhannya. Masya Allah, tabarakallah. Sayyiduna Sa'id ibnul Musayyib yang saya sebut tadi itu, beliau selama 40 tahun tak pernah ketika solat lihat tengkuk manusia. Selama 40 tahun Sayyidina Sa'id ibnul Musayyib, ada yang baca Musayyab, yang paling tepat Musayyib, sembahyangnya tidak pernah lihat tengkuk manusia. Kenapa? Sebab beliau selalu solat di saf yang pertama. Sehingga ketika Yazid bin Muawiyah datang ke Madinah, waktu itu tidak diizinkan untuk azan, dan ketika itu dikatakan orang tak berani nak turun solat berjamaah. Beliau tahu masuk waktu bila daripada kubur Nabi, seolah-olah Nabi bantu supaya jangan tidak solat berjamaah. Selama 40 tahun beliau solat tidak pernah lihat tengkuk manusia. Kerana dia sembahyang saf yang pertama, mana ada tengkuk. Saf yang pertama paling-paling ke dinding, kalau ada pun tengkuk tuan imam, kalau ada. Tapi kalau orang yang solat saf yang kedua, berapa tengkuk dia tengok. Saf yang ketiga bertengkuk-tengkuk. Yang keempat dapat tu dia uban rambut haji ni dah. Dia boleh tafsir lagi, haji ni dah tua. Masya Allah, awak panjang sangat haji ni, tak ada masa kan nak potong rambut. Akhirnya lupa baca Fatihah, duk sibuk dengan tu. Masya Allah.
Yang saya takut apa? Ini disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau kata apa? Man fatathu salatul jama'ati, siapa yang terluput solat berjamaah bisababi dzambin irtakabahu, kerana disebabkan oleh dosa yang ia lakukan. Siapa yang tertinggal solat berjamaah, itu tanda dia telah buat dosa, dan dosa yang telah dilakukan olehnya. Kita sama-sama lah sama-sama kita insaf masing-masing. Sembahyang subuh berjamaah jangan tinggal. Sebab siapa orang di Gombak ni yang berjaga malam, setiap malam tak tidur malam, dan tak tidur malam itu kerjanya daripada maghrib terus menerus berdiri sembahyang sunat sampai subuh. Siapa? Nah, mungkin payah nak tahu, nak jumpa. Mungkin ada satu malam, dua malam, masuk malam ketiga ghaibul ghuyub. Nah, yang keempat tak ada apa. Kita umat Nabi ni walaupun tak buat tapi dapat pahala itu. Apa? Solat subuh berjamaah jangan tinggal. Solat subuh jangan tinggal berjamaah, dan solat isyak pun begitu. Nabi sebut man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfah, wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang solat isyak berjamaah, tidak bagi kita solat jamaah, alhamdulillah, jangan seorang-seorang. Siapa yang dah sembahyang tu boleh sembahyang lagi, boleh. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sembahyang boleh diulang sekali. Buktinya apa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal sembahyang dengan Nabi, balik kampung dia jadi imam pada orang kampungnya lagi, boleh. Jangan tidak sembahyang berjamaah. Siapa yang solat subuh berjamaah, baginya pahala seumpama dia membangunkan seluruh malam. Try every endeavors of ours. Jangan tinggal solat subuh berjamaah. Kita nak kongsikan satu amalan lah supaya senang bangun malam. Apa? Baca surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Itu amalan guru kita juga, kita jazahkan sama-sama. Amalan ni bukan untuk sembahyang, untuk bangun malam je, untuk rehat sekejap kan. Contoh pukul 2 masuk pejabat, kita nak tidur, lepas zuhur tu dah solat, nak tidur sekejap, ada meeting pukul 2 ni, baca ayat ini dulu sebelum tidur. Ayat ini mujarab, kalau dibaca dia akan bangun waktu apa kita nak. Niat dululah waktu berapa kita nak. Tapi guru saya pesan, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pesan, kita akan seolah-olah dikejutkan sekali saja. Bila kita rasa dikejut, ya, contoh kita nak bangun malam kan, pukul 3.30, baca ayat ni, niat dulu, niat baca ayat ni. Nanti kita akan terkejut tengok 3.30, jangan 3.30 ni, awal lagi ni. Jangan tidur lagi. Tu jangan. Selagi dia balas nanti sampai terbit matahari. Dia akan kejut sekali saja. Baca surah Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai habislah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini kita sambung bulan depan dengan izin Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.